maka ambillah makan akan dia, kerana bahawasanya setuju dengan sakit kamu itu. Maka Sayyidina Ali pun mengadap dan memakannya. Apa dia kata? Ya Maghrib Ali, dia rajin dah mengaji, sebelum tidur dia mengaji, kami bangun tu dengar dia dah mengaji dah. Lepas dia mengaji, dia tadah atas tapak tangan dia, pelepak dia letak di mata dia. Daripada muda, daripada awal lagi dia buat macam tu. Memang demi Allah, wallahi, watallahi, wabillahi, saya tengok mata dia cukup jernih. Memantangkan, pantang, dan melarang orang sakit. Kita lah, setiap yang hidup pasti berasa sakit. Suatu orang kata kalau nak beli rumah, pertama dekat dengan rumah sakit, dekat dengan masjid. Sebab masjid ingatkan kita ke, dengan mudah kita nak beribadah, tenang di masjid ni. Yang kedua, rumah sakit, hospital. Yang ketiga, kubur. Seorang barang settle dekat kubur, dia bijak sana. Orang yang bijak kata hukama ialah orang yang selalu tengok kubur, kerana ia mengingatkan kematian. Barang siapa yang ingatkan kematian, nescaya dia akan jadi orang bijak di dalam memilih dunia yang selalu merosakkan dia. Seperti wang ringgit pangkat yang boleh menyebabkan rosak dengan kebanggaan, ketamakan, apa lagi, emas, perak dan sebagainya. Jadi sebenarnya Tok Guru yang terbaik dipanggil Tok Guru Bisu. Dia Tok Guru Bisu. Apa Tok Guru Bisu? Teka cepu emas. Pertama, hospital. Tok Guru tu bisu je, rumah sakit. Baik, tuan-tuan yang dirahmati dan kasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab pantang ni, Rasulullah bagi tahu daripada Qatadah bin Nu'man anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabballahu 'abdan hamahu dunya kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahul ma'i. Jika dia kata daripada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, sekiranya dikasihi oleh Allah abadan akan seseorang hamba hamahu dunia, dihindarkan, dipantangkan dia daripada dunia. Hamahu tu perkataan pantang. Kama yazallu, sama seperti juga umpama ahadukum yahami saqimahul ma', seperti mana seseorang daripada kamu memantangkan, melarang orang yang sakit itu daripada air. Orang tu sakit tak boleh minum air banyak, nanti hati dia kembung air, beruncit nanti. Jadi jangan minum air banyak-banyak. Ataupun dah dia sakit, kalau dia minum air banyak, nanti air dia pergi ke kaki, air dia turun ke kaki, lepas tu kaki dia jadi bengkak. Jadi jangan kurangkan. Ataupun dia luka kena pisau. Kena pisau, luka terbuka dia punya lepas tu tahan dia jangan kena air. Kalau kena air, bakteria mudah merebak. Tak, biar dia kering. Dah basuh-basuh, cepat-cepat bersihkan, biar dia kering. Ini ialah kata ataupun sabda Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tak berkata-kata melainkan mengikut hawa nafsu. Illa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Melainkan dia itu telah diwahyukan, baginda telah diajar. Jadi dalam bab pantang ni, kita rasa siapakah yang paling pandai dalam bab perubatan? Nescaya kita kata doktor pakar. Tapi sebenarnya kita lupa, adakah kita lupa bahawa yang paling pakar dalam bab kedoktoran ini, dalam bab sakit bagi baik ini, ialah Allah Ta'ala. Sebab Allah yang beri penyakit, Allah lah yang tahu macam mana nak menyembuhkannya. Jadi Allah melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril bagi tahu kepada Rasulullah. Jadi sama, Allah kalau dia sayang seorang hamba, ini satu lagi.
Dulu kita tahu dah macam mana kita nak tahu Allah sayang kat kita, Allah beri baik kat kita. Bila Allah nak bagi baik kat kita, Allah pandaikan kita dalam agama. Kita dah belajar selalu dengar. Bila bab mengaji je, pertama sekali ustaz-ustaz ke ustazah ke buka kitab mana-mana mesti dah nama a'malu binniat. Dalam tu mesti ada. Mayuridullah bi khairan yufaqihu fid din kan. Hari ni sambung lagi, iza habballah, tanda Allah tu sayang, artinya Allah nak bagi tuah, nak bagi kebaikan. Dah kita tertanya-tanya, ada orang tu dia nama Kak Lang. Kakak yang 3 kan orang panggil Kak Lang. Ada orang panggil Kak Mak Lang kan, jadi Mak Lang. Dia kata tu Malang. Dia kata dia malang saja pasal dia meninggal dah suami dia. Baru meninggal suami dia, kata dia malang. Dia ingat sebab nama Lang tu Malang. Habis Lang, kita je Malang tu kita bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab lain. Tak. Celaka ni, Sakom. Lain sebutan dia. Bahasa Inggeris lain. Mungkin bahasa Perancis lain. Tapi Malang tu bukan sebab nama tu bubuh Pak Lang ke, Tok Dalang ke, Lang ke, Helang ke, bukan. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala antaranya ialah Allah tak pantangkan di dunia. Allah beri semua. Bagi semua dia. Pangkat bagi, harta banyak, perak banyak, kereta menjala. Masa nak parking kereta tu habis dah. 4 bila azan. Lepas tu nak tutup pintu pagar tersangkut kereta. Aduh, hilang khusyuk nak pergi masjid. Hilang. Allah bagi. Bagi pangkat, bagi harta, bagi dan segalanya jadi rasa bangga, rasa bongkak, rasa aku hebat sekali. Lepas tu duduk silang kaki, isap rokok, pu. Lepas tu pandang orang ke ujung ni je, isap paip. Isap paip panjang ujung mata je. Dia kata aku hebat, dia tu hina. Lama-lama jadi Firaun. Jadi hari ni kita tak dapat perkara dunia, rupa-rupanya Allah sayang ke kita. Kita ingat nak jadi Perdana Menteri, lahir-lahir nak jadi Perdana Menteri, nak jadi raja. Mula-mula lahir nak jadi putera raja, nak kahwin dengan puteri raja. Tapi Allah tak bagi kita jadi putera raja. Allah jadi kita tok siap masjid. Allah kita je anda duduk kat masjid, mengajar masjid. Ataupun Allah beri cukup-cukup je untuk anak isteri kita, cukup makan, cukup minum, pakai tutup aurat, boleh raya lebih kurang. Macam orang lain tak ada. Kadang senang, kadang cukup, kadang ada, kadang tak ada. Kadang puasa sekejap, kadang ada lebih sikit. Rupanya Allah sayangkan kita. Allah pantangkan kita. Seperti mana dalam bab pantang ini, seperti mana kamu memantangkan orang sakit daripada air. Jadi bab pantang. Sebab itulah orang dulu suka cakap, jangan. Orang bersalin, jangan. Itulah, tak boleh lah, inilah. Kan? Supaya dia sihat. Supaya hilang daripada sakit. Sebab dia apa tu? Sebab dia kata, menurut sebahagian perubatan, dia kata, pantang ni ibu kepada segala ubat. Dia kata daripada hadis itu, dalil itu memantangkan orang yang sakit dan makan apa yang memberi mudarat ke atas dirinya kerana sakit itu harus boleh. Kerana menurut sebagaimana perubatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah ajar, tak kala ditegurnya, dia diketahuinya menantunya baru sembuh daripada sakit mata, maka ia pun melarang menantunya itu daripada makan barang yang menyakitinya. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang lain selain pada yang tadi itu. Iaitu daripada hadis Munziri qal dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu aliyun walana duwalin mu'allaqah qala faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu wa aliyun ma'ahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali mahmah ya Ali fa innaka naqihun qala fajalasa aliyun wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu qalat faja'altu lahum silqan wa sya'iran
Silqan wa syairan nama sesuatu tumbuhan, syair pun nama tumbuhan juga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali min hadza fa asib fa innahu awfaq laka. Maksud hadis ini ialah Ummu Munzir yang mana dia kategori sahabat Nabi, katanya telah masuk atasku, yakni datang ke rumah kami. Dakhala alayya artinya telah masuk ke rumah kami Rasulullah. Siapa yang masuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maf'ulun bih ni Rasulullah. Kerana ziarah kami dan bersertanya Saidina Ali karamallahu wajha. Ialah menantu dan merupakan suami kepada anak baginda, iaitu yang dikasihi, iaitu Sayyidatina Fatimah. Katanya Ummu Munzir, dan ada bagi kami beberapa tandan kurma bergantung di rumah kami, menantikan masak. Mana-mana yang dahulu masak, itulah kami dahulu makan. Artinya, di rumah menantu Nabi, iaitu Sayyidina Ali, iaitu rumah anak Nabi itu, ada beberapa tandan kurma yang digantung. Biasanya kalau yang mana masak dulu, yang tu dipetik lah, macam pisang lah, bergantung kalau kita orang Melayu. Ni ada kurma. Maka apabila telah datang Rasulullah SAW kepada kami dengan Sayyidina Ali itu, kami sambutlah akan kedatangannya. Qala faja'ala Rasulullah SAW ya'kulu wa aliyu ma'ahu ya'kulu juga. Katanya, rawi hadis ini, maka periwayat hadis ini, maka terpilih Rasulullah SAW makan buah kurma yang bergantung itu. Bila dilihat Saidina Ali akan Nabi makan, ia pun makan juga. Sebagai riwayat daripada Isabah, itulah kata rawi, dan Saidina Ali seperti Rasulullah SAW mau makan. Saidina Ali pun waktu itu makan. Apabila dilihat Rasulullah SAW, apabila dilihat oleh Rasulullah SAW akan Saidina Ali bangun mau makan, Nabi larang. Kerana diketahui oleh Nabi akan dia baru sembuh dari sakit mata. Saidina Ali sakit mata baru baik. Faqala Rasulullah SAW, mah. Tak payahlah, dah, tak usah. Tak usah. Mah. Ya Ali fa innaka naqihun. Sesungguhnya ya Ali, kerana engkau ni baru baik sakit mata. Maka sabda Nabi Rasulullah SAW bagi Saidina Ali karamallahu wajhah, berhentikan kamu mau makan kurma itu wahai Ali, kerana bahawasanya engkau itu baru sembuh dari sakit mata. Dan sakit mata itu apabila dimakan buah kurma jadi sangat iaitu menjadi sangat, nanti melarat, dia tak mau baik. Jadi sangat. Jadi kita tahulah ni buah kurma tak sesuai bagi orang yang sakit mata. Kita kira khasiat je. Ada masanya tak boleh. Ini kita tahu. Jadi buah kurma kalau sakit mata tak usah makan. Kalau sakit maka esok lusa dah baik makanlah. Ya, gitulah. Qala fajalah sa'aliyu, maka Ali pun duduk. Rasulullah tak bagi kan. Memang Ali tak pergi. Saidina Ali, apatah lagi ayah mentua suruh larang. Apatah lagi Rasulullah memang ta'ala wa Nabi. Nabi SAW yaqulu, Nabi makan. Boleh. Ada satu riwayat mengatakan syarah hadis ni Nabi makan seorang. Nabi makan. Dari situ Nabi kurma tu bergantung. Dikata makan berdiri harus ia dan tiada haram. Jadi boleh makanlah berdiri. Tidak sampai tahap haram. Namun begitu ada masanya adab-adabnya kena duduk. Ada masanya boleh. Kita bukan semua haram. Kita semua haram. Habis semua. Ada masa bahkan kalau minum air zam-zam. Ini makan saya sebut minum lah. Sebab dalam bab sakit disebabkan lapar, ubat dia makan, tak payah fikir. Sakit disebabkan dahaga, penyakit tu ialah masalah dahaga, minum air. Minum air ada masa memang kena berdiri. Iaitu sunat berdiri, iaitu minum air zam-zam. Menghadap kiblat, jadi boleh daripada perbuatan Nabi. Tersebut di dalam hadis dalam masalah ini. Nabi makan buah kurma bergantung itu dengan berdiri, dan baginda Ali di tengah Nabi makan lalu duduk ia. Qalat faja'altu lahum salaqan wa sya'iran. Maka kata Ummu Munzir,
Kata Ummu Munzir, maka di dalam ini aku masakkan bagi Nabi SAW dan Sayyidina Ali akan syair. Satu nama benda makanan, nanti carilah apa syair ni. Dengan satu lagi namanya salakan. Sim, ain, ya, ra. Apa benda? Gandum. Gandum. Lepas tu salakon. Sin, lam, qaf. Sayur salad. Sayur salad dia kata. Ya boleh jadilah. Gandum dengan sayur salad. Gandum dengan sayur salad sesuai untuk orang sakit mata. Nanti kita baca lagi. Apakala sudah masak lalu aku angkatkan kepada Nabi SAW dan Saidina Ali memakannya. Maka sabda Nabi SAW kepada Ali, daripada masak itu, makan itu, maka ambillah makan akan dia, kerana bahawasanya setuju sangat dengan sakit kamu itu. Maka Saidina Ali pun mengadap dan memakannya. Apa dia kata? Ya Ali, min hadza fa'asib fa innahu awfaq laka. Fa innahu awfaq. Sepakat. Apa yang sepakat? Tadi syair, gandum dengan salad. Salaka. Ni sayur. Gandum dengan sayur. Dalam hal yang lain nanti kita jumpa, bila orang tu sakit, Rasulullah SAW selalu masak gandum yang cair. Buat macam bubur apa? Bubur mushroom tu. Dia bubur tepung, dia bubur air, kacau, masak dalam air, lepas tu nak bubur apa bagi sedap, bubur lah. Nak bubur garam sikit ke, nak bubur kismis ke, boleh bubur. Itu pandai kita lah. Nak bagi sedap. Tapi asasnya ada gandum tu tadi. Ini ada salakan tadi. Loman tengok dia kata salad dia, sayur. Itu dua perkara tu bagus untuk sakit mata, kerana Saidina Ali pada ketika itu baru sakit, baik daripada sakit mata. Ini kita tahu. Apa kita belajar dalam perubatan Islam? Walaupun kita nak mati esok atau sekejap lagi, maka kita wajib berusaha untuk mengubati penyakit kita itu. Kerana itu termasuk di dalam orang yang tabah, yang bertawakal. Sebab tawakal mesti berusaha. Ada pun satu lagi orang yang tak nak berusaha sebab dia kata nak mati dah. Sekejap lagi nak mati dah. Tak ada siapa dah. Dia tak nak makan. Sebab itu kalau kita nak mati, kita dah tu anak kita suruh ayah, nak air lah. Nak, sebut je nak, tak apa. Makan. Sebab ala sabili ikhtiar. Tapi jangan pula kita kata salakan atau syair itu yang menyembuh. Sembuh tu Allah. Namun begitu, kita menjadi sunnatullah, kita kena ambil. Kalau kita disebabkan kering, kita kena cari benda basah bagi basah sakit kita tu. Kalau disebabkan basah sangat sakit kita tu, kita dah jumpa, kena cari ejen pengeringnya. Tak kisahlah guna lap ke tisu ke, kipas panas ni ke, ataupun guna hair dryer ke, atau balut ke, apa-apa ikhtiar yang dibuat. Kalau disebabkan kita tu sakit, disebabkan kita jumpa itu sebelum ni, sebab terlalu sejuk, maka kita carilah ejen bagi panaskan dia. Contoh kata dah sejuk sangat sebab gigit-gigit cuaca sejuk. Kita carilah benda yang memanaskan badan kita. Kalau pakaian, kita tutuplah dengan benda perkara bulu ke, baju tebal ke, ataupun kita minumlah ejen-ejen yang dia boleh memanaskan daripada dalam, yang kita pun tahu, seperti halia tempat kita ni. Kalau dekat negara Arab ada juga madu, habah, ada perkara unsur-unsur dipanggil unsur-unsur sejuk, unsur-unsur panas. Hari ini kita belajar, rupanya sakit mata tak boleh dia benda yang ada dalam kurma tu. Tapi yang bolehnya khasiatnya ada dalam gandum, yang ada dalam sayur. Baik untuk mata. Mudah-mudahan mata kita cerah, kita boleh baca Quran banyak-banyak. Kita boleh faham hadis Rasulullah SAW. Ada satu makcik yang saya jumpa ketika saya bawa ibu saya buat rawatan. Umur dia 80 lebih. Tapi mata dia saya tengok jernih macam budak bayi, anak umur 2 tahun, 3 tahun. Makcik tu umur 80, badan dia, kulit dia semua kerepot. Dah tua dah, 80 lebih. Dia pun janda, kahwin dengan duda. Suami dia dah meninggal dulu dah.
dia isteri peneroka, suami dia yang baru tu peneroka, dia dah sama-sama bujang, dia kahwin. Kat sini je. Tak? Tapi mata dia sangat jernih. Saya tengok dia pelik. So, dia duduk dalam hutan kat kampung, kat Tenang sana. Saya dah tenang, jauh. Cuma dia selalu, malam tu kami terpaksa duduk di situ kerana saya tak boleh balik. Kerana banjir pada ketika itu, 2009 tak silap saya. Tak boleh balik. Saya dah sampai sekat jalan, saya patah balik. Jadi ditumpanglah rumah dia. Jadi dia cerita, rupanya dia rajin mengaji. Mengaji Al-Quran. Maghrib dia rajin mengaji, sebelum tidur dia mengaji, kami bangun tu, dengar dia dah mengaji dah. Yang lain biasa-biasa saja. Tapi bab mengaji Al-Quran itu dia sangat rajin. Jadi dia cerita sebelum kami balik, dia kata dia panggil mak. Dia kata dia amal dia daripada muda, setiap kali dia mengaji air di tengah. Air apa-apa lantak lah. Kalau ada hujan, kalau ada air mineral, apa air dia letak. Lepas dia mengaji, dia tadah atas tapak tangan dia, pelepak dia letak di mata dia. Daripada muda. Daripada awal lagi dia buat macam tu. Memang demi Allah, wallahi, watallahi, wabillahi. Saya tengok mata dia cukup jernih. Dan dia tak pakai cermin mata. Tak pakai mata, badan bongkok lah. Tapi mata dia jernih dan dia nak baca Quran terang. Baik, itu satu. Tapi cara ikhtiarnya, ini yang Rasulullah SAW ajar. Pantang itu kepala ubat bagi orang sakit. Masalah. Sebelum tu, pantang daripada dunia daripada Tuhan. Pantang dunia daripada Tuhan. Hadis yang mula-mula tadi, kalau dia Allah tu sayang dia, Allah pantang kepada dunia. Macam orang sakit dipantangkan daripada air. Maksud pantang, kupasan hadis ni, pantang di dunia ni daripada Allah Ta'ala. Allah tak bagi dunia. Sesungguhnya Tuhan yang belas kasihan akan hambanya itu, iaitu hamba-hambanya yang taat kepadanya dan menjauhkan apa larangannya. Amin. Maka apabila Tuhan itu belas kasihan, jadi kasihlah pula ia. Tak, belas kasihan, Allah kasih. Dan apabila Tuhan kasih kepada seseorang hambanya itu, tidaklah diberinya hambanya yang dikasihi itu apa-apa yang merosakkan dirinya. Maka tidaklah ada yang lebih merosakkan manusia itu selain daripada emas dan perak dunia. Wang, duit, kaya, harta. Itulah yang diibaratkan akan dunia. Pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Emas, perak, harta kebenda. Apakala cukup dunia pada seseorang hamba, rosak ia dengan sebab menurut kemahuan dunia itu. Dah dunia dah cukup, lepas tu ikut kehendak dunia. Sampai bila nak kira duit ni? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kan? Ayat Quran kata. Sampai bila nak kira duit ni? Banyak-banyakkan duit. Banyak-banyakkan harta. Hatta zurtumul maqabir, sedar-sedar sampai ziarah kubur. Sampai mati. Kalla sawfa ta'lamun. Nanti kamu akan tahu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau Allah tak bagi pada kita dunia ni, alhamdulillah. Tapi Allah bagi kita akhirat. Apa? Kita dapat bersama dalam masjid ni. Kita dapat mengaji sekali dua. Kita tahu perkara-perkara yang boleh beri baik kepada kita walaupun perkara itu kecil sahaja. Iaitu makan bubur gandum. Makan sayur bagi baik sakit mata. Tidak makan buah kurma waktu sakit mata supaya tidak melarat. Kalau Allah belaskan mula, Allah belas kasihan, lepas tu datang sayang. Cukup dunia pada seorang hamba, rosak ia dengan sebab menurut kemahuan dunia itu seperti dunia bila dah kaya tu, bila dah hebat tu, dah ada pangkat-pangkat datuk, Tan Sri, Tun sebagainya segala, maka besar diri. Membesarkan diri. Lepas tu bermegah-megah. Besar diri ini hak Allah. Pakaian Allah. Macam ada satu hadis yang lain, bermegah besar diri itu macam kain selendang dan baju kain bagi manusia. Kalau kita pakai pakaian kita tu, ada orang tarik pakaian kita tu, kita marah, orang ambil. Tu hak kita. Kopiah contoh, Norman pakai kopiah, pakai songkok. Pergi datang pergi ambil kopiah dia. Elok-elok orang tu pakai handsome, ambil dia pula pakai. Marah tak?
Marah. Itu pakaian dia. Itu adalah hadis yang lain. Dalam hadis yang lain dalam bab kitab Penawati diceritakan bahawa besar diri, takabur, bermegah-megah itu pakaian Allah. Sebab tu kita tak boleh ambil. Tu pakaian bagi pencipta yang maha kaya, yang maha agung, yang maha kuat, yang maha berdiri dengan sendirinya. Kita berdiri dengan benda lain. Kita ni hamba. Jadi bukan pakaian kita. Cuba jaga kuda, pergi ambil mahkota raja, dia pergi pakai jaga kuda. Raja marah. Mana boleh? Tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Dan malas daripada ibadah. Ini kemahuan dunia. Tak nak buat ibadah. Dan kuat kepada maksiat. Suka buat maksiat disebabkan dunia penuh dekat dia. Membawa kepada kafir. Membawa dia kufur. Kufur nikmat. Dengan kerana itu Tuhan tidak beri dunia itu kepada hamba-Nya yang dikasihinya. Yakni dipantangkan melainkan atas kadar cukup hidupnya dan juga isterinya serta anak-anak di dalam taat dan tiada lupa akan dia. Allah bagi dengan cukup je. Cukup. Jadi kita bersyukur. Kadang-kadang kita terfikir, kenapalah malang? Sebab diorang ni berbuh nama aku Pak Lang. Bukan. Allah kurang kata dia ingat malang, rupanya bertuah. Yang kita belajar dalam bab perubatan ni, pantang itu kepala ubat bagi orang sakit. Kupasan hadis, pantang itu kepala ubat bagi orang sakit. Jadi hari ini kita jumpa daripada hadis yang Nabi tunjuk, daripada hadis itu distimbatkan ulama faham menahan diri daripada ambil sesuatu yang memudaratkan kepada kita. Seperti contoh kita ni kencing manis, diabetes. Tak boleh makan benda-benda manis. Jadi kita tahan. Itu ubat. Lagi satu, ada satu al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah, menjaga-jaga lebih baik daripada mengubati. Jadi berpantang kita, tahan. Sebenarnya sudah diterangkan di dalam masalah akan pantang ini dan misalnya. Maka pada hadis masalah ini menunjukkan pantang itu setengah daripada ubat. Pantang itu setengah daripada ubat. Seperti orang jawab periksa, faham soalan, setengah jawapan. Tak faham soalan, walaupun dah hafal, nanti jawapan salah. Fahamu soal, nisful jawab. Jadi pantang ni sebahagian daripada ubat. Kalau kita nak sembuh, kita kena pantang daripada perkara-perkara yang menambah biakkan penyakit kita tu. Bahkan kita kena cari ejen atau ubat yang menghalang daripada dia berkembang ataupun merebak, kita panggil. Setengahnya dipantang daripada makan dan minum. Setengah pantang tu kita kena tahu cara konsepnya, sebahagiannya makan minum dan setengahnya tak boleh pakai. Setengahnya dan macam-macam lah. Ini dari sudut penilikan atau pandangan kajian doktor pakar, tabib, doktor-doktor. Maka Allah itu tabib yang tiada mengatasinya. Tapi kena ingat, Allah Subhanahu Wa Taala ialah doktor yang tiada mengatasinya. Tiada yang boleh mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam memahami, dalam bagi tahu, sebab Allah yang jadikan kita. Ialah yang lebih tahu dan lebih pandai. Jadi ini kita belajar perubatan melalui wahyu. Memang ada doktor, masa dia bersalin, dia tak nak pantang-pantang. Pasal makan je apa nak makan, minum apa nak minum, ikut suka hati. Tapi saya jaga. Saya tahanlah rumah saya tu. Beza nampak. Dia tak larat lah. Tak larat lah. Yang berpantang tadi tu, isteri kita yang pantang, jangan minum air banyak, bagi cepat baik, pakai pakai berbarut, panas, bertangas, apa lagi, bubuh serai wangi, bertungku dan sebagainya. Sebenarnya
tak berapa dipersetujui oleh dia. Sebab dia kata tak, patutnya orang yang baru lepas bersalin ni kena makan yang berkhasiat, dia kata. Makan apa nak makan, habis. Semua dia makan, tembikai dia makan. Buah durian pun makan juga, buah 2 minggu. Tapi bila kesan naik umur 40 lebih ni, nampak. Dia nampak. Waktu pergi umrah dulu dia berbeza dah. Dan dalaman dia pun berbeza. Pantang itu kepala bagi ubat. Sebab Rasulullah ajar memantangkan orang dan melarang orang yang sakit dan makan apa yang memberi mudarat ke atasnya dirinya kerana sakit itu harus jadi istimbat hukum. Jadi pantang dan melarang orang sakit itu daripada perkara yang memudaratkan dia, cuma kena bijak lah. Kadang yang pantang tu ayah kita kan, dia nak juga makan roti canai tu kan. Kita kena bijak lah. Kadang tu dia nak juga, tapi kita kena pandai-pandai lah. Sebagai anak ni kita kena bijak sana juga. Kadang ibu kita dia nak juga makan, nak juga makan buah nangka, padahal urat dia tu dah tak boleh dah, selalu sakit kan. Orang makanan-makanan yang dia tak boleh terima dah, tajam dan sebagainya. Tapi kita kena bijak lah. Harus hukumnya harus boleh. Kerana menurut sebagaimana perbuatan Rasulullah. Kerana ada perbuatan yang kita buat itu dapat pahala. InsyaAllah tabarakallahu ta'ala besarlah kesannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.